yang diajar oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan pengasas fahaman Wahabi. Seperti mana yang telah saya sebut semalam, ulama-ulama mengajar kita untuk kita faham satu-satu fikrah, satu-satu ajaran dalam satu-satu kumpulan. Antara cara yang betul ialah dengan melihat cara hidup dan hamalan harian dalam kelompok itu. Yang keduanya, kata ulama, sekiranya ada buku-buku yang ditulis oleh pengasas fahaman berkenaan, maka ia merupakan satu sumber yang baik. Maka betul seperti mana saya sebut semalam, di sana terdapat tulisan-tulisan yang ditulis sendiri oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang akan kita jadikan teks utama, rujukan utama pada pagi ini. Yang pertamanya kitab yang bernama Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ditulis sendiri oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang keduanya kitab Kashfus Syubhah. Kashfus Syubhah juga ditulis sendiri oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di samping itu kita ada satu kitab lain yang agak besar, nama di kitab Fathul Majid. Jadi pagi ini saya akan banyak rujuk pada kitab ini. Kitab Fathul Majid ini ditulis oleh cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, nama dia Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Jadi supaya tidak banyak sangat nak cross check, jadi saya guna kitab ini sajalah, ya. Sebab dalam ni ada matan Arabnya, ada terjemahannya dan juga ada syarahnya, ya. Dan yang terakhir yang saya rujuk banyak ialah syarah kepada kitab Kashfus Syubhah. Baik. Kita mula sekarang. Perkara pertama yang saya kira penting disebut dalam kitab Tauhid ini ialah tentang huraian la ilaha illallah. Huraian syahadah. Jadi kita akan lihat bagaimana huraian syahadah pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya baca tulisan dia. Hadis Nabi SAW daripada Abu Malik Asy-Syaja'i, dari bapa dia, man qala ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis ini riwayat Muslim nombor 34. Berkata Muhammad bin Abdul Wahhab, haramlah harta dan darah, sedangkan hadis ini tidak menganggap mengucap la ilaha illallah sudah cukup untuk melindungi darah dan harta. Saya ulang balik, hadis ini tidak menganggap mengucap la ilaha illallah sudah cukup untuk melindungi darah dan harta. Baik, untuk maklumat para hadirin sekalian, apabila satu orang Islam itu mengucap la ilaha illallah, maka di sisi pemerintahan Islam terjagalah harta dia, nyawa dia, anak pinak dia pada khalifah Islam. Bila dia mengucap saja, dijamin nyawa dia, harta dia, anak-anak dia. Tapi Muhammad bin Abdul Wahhab kata, dengan hadis ini bahawa orang yang mengucap saja tidak cukup untuk melindungi darah dan hartanya. Bahkan maka dia di sini dia meletakkan 5 syarat untuk menjadikan sesiapa yang mengucap la ilaha illallah barulah dijamin darah dan harta dia. Yang pertama, dia kata syarat yang pertama, kena mengetahui makna dengan lafaznya. Yang ni okey, Kemudian kena mengaku kepadanya. Yang ni betul. Kemudian dia tambah lagi, tidak berdoa kepada selain daripada Allah. Dia start tambah dah ni, Yang keempat, tidak ada sekutu baginya. Dan kelima, kena kufur kepada sesuatu selain daripada Allah. Jadi dia letak 5 syarat.
Baik. Kata Muhammad bin Abdul Wahab lagi, jika dia ragu-ragu atau tidak memiliki sikap yang jelas, maka darah dan hartanya tidak haram. Dalam kata lain, bila kita kata darah dan hartanya tidak haram, dia boleh sampai kepada tafsiran boleh dibunuh. Baik. Saya sambung lagi. Sekarang saya merujuk kepada kitab Fathul Majid yang ditulis oleh cucu dia Abdul Rahman bin Hasan dalam menghuraikan apa yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata dia, Nabi SAW menggantung terjaganya harta dan darah dalam hadis ini kepada dua perkara. Maknanya orang yang mengucap dua kalimah syahadah akan tergantung, maknanya validity dia, kalau kita guna bahasa sekarang ni, bergantung pada dua perkara. Yang pertama, mengucap la ilaha illallah atas dasar ilmu dan keyakinan. Itu tak ada masalah kan. Yang kedua, dia kata yang menyebabkan tergantungnya la ilaha illallah itu, syarat yang kedua, kena kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan kena perhati perhati betul-betul. Kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Kufur di sini bermaksudnya kufur pada definisi mereka. Kufur pada definisi Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti kita akan baca perkara kedua yang menjadi asas ajaran mereka. Mereka menghukumkan tawassul itu sebagai syirik. Tuan-tuan nampak? Mereka menghukumkan tawassul itu sebagai syirik. Maknanya, kalau mengucap campur tawassul, maknanya dia mengucap, dia mengamalkan tawassul, syahadah dia masih tergantung, masih belum terjaga darah dan harta dia. Baik, saya baca lagi. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam menghuraikan matan yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata bahkan harta dan darah tidak menjadi haram sehingga dia menambah di samping itu kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Kalau misal kata sebelum ni dia pernah bertawassul, dia kena bubuh dalam tu kufur kepada tawassul, dia kena bubuh. Baik. Jika ragu-ragu atau memilih sikap yang tidak jelas, maka darah dan hartanya tidak haram. Baik. Selepas pada tu, Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid juga, muka surat 239, lepas dia sebut benda-benda ni, dia kata apa? Pengucapan la ilaha illallah tidak sahih sama sekali tanpa 5 perkara yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qatiluhum hatta la yakuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Surah Al-Anfal ayat 39. Maksud ayat ini, dan perangilah mereka. Saya ulang balik. Wa qatiluhum, perangilah mereka, hatta, sehingga jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Dia tulis lagi, Muhammad bin Hasan, ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi mereka sehingga mereka bertaubat daripada syirik. Sebelum kita pergi jauh, tuan-tuan pun dah boleh start berfikir daripada apa yang disebutkan tadi. Asas syirik nombor 1, tak halal, makna tidak diharamkan darah dan harta dia. Yang keduanya disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman bin Hasan, boleh sampai peringkat kena perang. Kita berhenti situ dulu. Implikasi huraian la ilaha illallah oleh Muhammad bin Abdul Wahab, saya ulang balik, lahirlah fahaman iaitu menggantung terjaganya harta dan darah sehingga mengucap la ilaha illallah atas dasar ilmu dan keyakinan. Yang keduanya, kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah, yakni meninggalkan apa-apa yang dipatuakan syirik
oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan kita faham tawassul ni masih ada ruang khilafnya. Nanti saya akan baca fatwa daripada Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata sebahagian besar majoriti ulama terima tawassul, sedangkan sebahagian kecil menolak tawassul. Maknanya khilaf, tapi dia ada kata syirik sini. Nanti kita akan baca tuan-tuan huraian daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ruang yang khilaf, tak boleh nak kata bid'ah dan tak boleh nak hukum syirik. Dalam ruang khilaf. Baik. Sekarang saya akan baca ulasan daripada Tuan Guru Dr. Osman Al-Muhammadi yang saya sebut semalam. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh beli buku ini, dikeluarkan oleh MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan. Dalam ni memuatkan ulasan-ulasan Dr. Osman Al-Muhammadi tentang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Kata Dr. Osman Al-Muhammadi, tafsiran sekarang beginilah yang menghalalkan setengah muslimin, yakni pengikut fahaman Muhammad bin Abdul Wahab, berperang melawan tentera Khalifah Osmaniyah. Kan saya sebut semalam dalam sejarah, akhir dia perang syarif-syarif yang dilantik oleh Khalifah Osmaniyah yang mentadbir Makkah dan Madinah. Saya ulang balik, kata Dr. Osman Al-Muhammadi, tafsiran secara beginilah menghalalkan setengah-setengah muslimin, iaitu pengikut fahaman Muhammad bin Abdul Wahab, berperang melawan tentera Khalifah Osmaniyah atas alasan syahadah mereka tidak sah disebabkan tawassul difatwakan syirik oleh mereka. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam kitabnya Fathul Bari. Tuan-tuan kenal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, di zaman dia merupakan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Dia jugalah yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, dan bila satu orang tu ada pangkat Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dalam kepala dia hafal tak kurang daripada 300,000 hadis. Dia kata apa? Dia kata tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada ahli bid'ah yang masih meyakini akidah tauhid dan masih komited melaksanakan syariat. Tuan-tuan nampak? Baik. Ulasan lagi. Oleh kerana masalah huraian la ilaha illallah ni agak penting, maka saya bawa sedikit sebanyak ulasan-ulasan oleh ulama-ulama yang muktabar. Ulasan dia, tidak ada 5 syarat syahadah untuk menjadi seorang muslim dalam ahli sunnah wal jamaah. Saya nak petik satu hadis yang saya kira tuan-tuan pun dah sedia maklum. Hadis ini riwayat Abu Daud, dan hadis ini sanadnya sahih. Kalau tuan-tuan nak rujuk nombor dia 2272. Hadis ini daripada Usamah bin Zaid. Baik, cerita dia saya ambil ringkas. Satu hari Rasulullah SAW mengutus pasukan tentera meruju kepada Al-Huraqat. Jadi berlakulah peperangan. Pendek cerita, satu masa seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid sedang mengepung satu orang. Dah kepung tu. Pada waktu itu Usamah bin Zaid nak angkat pedang dah, nak bunuh orang berkenaan. Lalu tiba-tiba orang itu mengucap la ilaha illallah. Apabila berlaku seperti itu, tiba-tiba Usamah bin Zaid pun memancung kepala dia dan mati. Tiba-tiba berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Rasulullah kata ke dia, siapakah yang akan menolongmu apabila la ilaha illallah telah datang pada hari kiamat? Rasulullah kata pada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sahabat Nabi. Hadis ni hadis sahih. Rasulullah kata pada Usamah bin Zaid, siapa yang akan menolongmu apabila la ilaha illallah telah datang pada hari kiamat? Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah mengucap kerana takut kepada senjata. Dia kata, orang tadi mengucap sebab takut ke aku, takut pedang aku.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagi, apakah engkau telah membelah hatinya hingga kamu mengetahui apa yang ia ucapkan atau tidak? Siapakah akan menolongmu apabila la ilaha illallah telah datang pada hari kiamat? Tuan-tuan faham? Jadi kalau misal kata kita rujuk kepada hadis Usamah bin Zaid ni, sempat ke dia nak declare 5 syarat sebelum kena pancung? Asal dia mengucap la ilaha illallah, terjaga darah dan halal, darah dan harta dia. Inilah huraian Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Tak apa. Sahabat-sahabat saya di sana tu kemungkinan berkata, sebab dalam kitab ni pun dia bawa dalil-dalil. Bukan sebarang ustaz. Muhammad bin Abdul Wahab ada dalil. Begitu juga cucu dia ni Abdul Rahman bin Hasan ada dalil. Maka dalil dia apa? Dia bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Baik, yang ni tuan-tuan kena perhati betul-betul. Ada sekampan 2 mata yang saya sebut kat sini, ya. Dia bawa dalil. Dalil dia apa? Hadis Nabi daripada Abdul Malik bin Syaja'i dari bapa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala ilaha illallah wa kafara bima ba'dahu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah dan kafir. Kata dia, hadis ni menunjukkan secara umumnya ada 2 syarat. Kena mengucap dan kafir dengan apa-apa yang disembah selain daripada Allah. Maka betul lah. Baik, saya nak kata ke dia lagi. Dalam Sahih Muslim, dalam perkara yang sama, tak kurang daripada 6 hadis. Dalam kata lain, saya nak kata ke dia, kenapa hanya melihat 1 hadis? Sedangkan dalam Sahih Muslim sendiri, ini kita boleh bincang dalam Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Dalam Sahih Muslim, tuan-tuan nak tahu, kat situ ada syarah Muslim, boleh buka lepas ni. Sekurang-kurangnya ada 6 hadis. Baik, 6 hadis ni cerita pasal apa? Baik, kita mengaku selain daripada hadis nombor 34, hadis nombor 31, hadis nombor 33 sebut benda yang sama, kena mengucap dan kena kufur kepada sembahan selain daripada Allah. Baik, tapi ada 3 lagi hadis. Hadis nombor 29, hadis nombor 30, hadis nombor 32 disebut apa? Hadis ni kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga sahih. Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Tak sebut wa kafar. Okey, faman qala ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Dia kata, aku diperintahkan untuk berjihad dengan manusia hingga dia mengucap la ilaha illallah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, maka sesungguhnya telah menjaga harta dan jiwanya. Baik, secara ringkas tuan-tuan, hadis yang seumpama ini ada 3 dalam Sahih Muslim. Saya nak tanya balik, kalau nak pegang sangat hadis yang pertama tu, 3 hadis ni nak letak ke mana? Maka kita sebagai orang awam, ini serampang mata yang kedua. Kita sebagai orang awam, kita tak boleh nak faham direct, jumpa hadis sahih terus nak amal. Kita perlu kepada huraian dan panduan ulama. Seperti mana yang berlaku hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Muslim. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau kita rujuk pada satu ulama yang kita kenal, Imam An-Nawawi. Dia kumpul semua hadis ni, lalu Imam Nawawi sebut, rupa-rupanya hadis pertama yang dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah apabila satu orang tu murtad. Bila satu orang murtad, dia masuk Islam lalu dia murtad, maka dia kena sebut sebab-sebab yang dia murtad. Katakanlah sebab dia murtad itu dia kufur kepada hadis Nabi sekian. Dia kena sebut, dengan ini aku terima hadis ni sekian. Katakanlah dengan sebab murtad itu dia tolak surah-surah tertentu daripada Al-Quran. Lepas dia taubat, dia kena sebut secara spesifik, aku terima, aku bertaubat dan menerima surah ini sekian. Kalaulah misal kata dia murtad dengan sebab dia menolak zakat, maka dia kena sebut sebab tu taubat tu, aku bertaubat dan sesungguhnya aku terima
Aku bertaubat dari mengatakan bahawa zakat itu tidak wajib. Jadi jelas kan? Ada 6 hadis rupa-rupanya Rasulullah nak bagi tahu yang ni untuk orang murtad, yang satu lagi ni untuk orang tidak murtad nak masuk Islam. Baik. Saya nak sebut, ada orang tanya, kalau begitu ustaz, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cakap kepada orang yang nak mengucap tu, lepas ni kamu kena mengaku, kena semayang, kena solat, kena puasa, kena haji, apa semua tu. Kenapa tak begitu? Kenapa tak standardisasi hadis-hadis? Saya sebut ni sebab orang kalau nak bagi alasan, berjela dah alasan, tak apa. Kita ada hujah juga. Saya rujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kebanyakan mereka ni dia main hadis. Hari ni kita main hadis jugalah, ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga riwayat Muslim, hadis nombor 28. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman. Kita tahu kan cerita Muaz bin Jabal diutus ke Yaman kan? Maka Rasulullah kata, sesungguhnya kamu menghadapi satu kaum ahli kitab. Kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, maka hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka ialah penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla, yakni la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan perhati ya. Nabi sambung, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahulah bahawa Allah mewajibkan mereka kepada salat. Tuan-tuan nampak hikmah Rasulullah tu? Okey, saya ulang balik. Maka beritahukanlah bahawa Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu pada siang dan malam mereka. Kemudian apabila mereka melakukannya, lepas dia buat dah tu, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan zakat ke atas mereka. Nampak? Yang telah diambil daripada orang kaya lalu dibahagi-bahagikan pada fakir miskin. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka ambillah zakat daripada mereka dan takutkanlah mereka dari harta mulia mereka itu, manakala tak bayar zakat. Jadi kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas nombor 28, Rasulullah tak kata terus masa mengucap tu ni syarat dia 5 perkara, sebab atas dasar hikmah. Sama juga setengah-setengah orang sekarang ni, orang baru nak mengucap, dia kata lepas ni kamu kena sunat, larilah kawan tu. Cara kaedah Nabi ajar. Baik, sekarang saya nak jelaskan ayat yang dibawa oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Lepas dia cerita, kan di pangkal tadi, lepas dia cerita Muhammad bin Abdul Wahab mengenakan 5 syarat. Secara umumnya, lepas kena mengucap mengaku semua-semua kena kufur. Lepas tu dia bawa ayat. Ayat ni menyebut tentang kena perang. Saya baca sekali lagi. Sekarang kita nak lihat huraian ayat ini berdasar pada huraian ulama muktabar yang saya guna ni, Ibnu Katsir. Baik, kita baca sekali lagi. Ayat ni kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la yakuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah. Kata Ibnu Katsir, dia merujuk kepada huraian Ibnu Umar. Ibnu Umar ni ulama besar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Kami telah melaksanakan ayat ini pada zaman Rasulullah. Ketika itu Islam masih sedikit, sehingga di antara mereka agamanya terancam. Ini huraian kepada fitnah tadi. Perang dengan sebab ada fitnah. Baik, saya ulang balik. Kata Ibnu Umar, kami telah melaksanakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam masih sedikit. Di antara mereka agama terancam dan difitnah. Baik antara mereka ada yang dibunuh dan diikat. Baik, fitnah di sini kata Ibnu Katsir bersandar pada huraian Ibnu Umar,
fitnah kepada muslimin yang mengakibatkan harta mereka terancam, mereka dibunuh. Satu. Yang kedua, perang yang dikatakan oleh Ibnu Umar, perang di antara orang Islam dengan musyrikin. Sekarang ni dia guna ayat ni ialah untuk perang sesama muslim. Sedangkan ada ayat lain, surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasan dia jahannam. Jadi kalau kita nak pegang apa yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab, khususnya sahabat-sahabat saya daripada aliran Wahabi, fikir dalam-dalam. Fikir dalam-dalam. Kita tak boleh sama sekali jumpa hadis sahih terus nak amal, ataupun jumpa ayat Quran terus nak amal. Baik, tentang perkara ini saya nak petik. Ini kitab Baharul Madhi yang menghimpunkan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bagi masa sekejap, saya buka ke tuan-tuan. Nak cerita tak boleh sama sekali kita tafsir Quran ikut otak kita. Baik, hadis pertama yang saya nak baca. Hadis pertama ni hasan sahih. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca perlahan-lahan. Man qala fil Quran bighairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa berkata-kata menafsir pada Al-Quran bighairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu. Tuan-tuan ingat, nak tafsir Quran kena ada ilmu. Kalau saya nak baca senarai ilmu dia banyak tuan-tuan. Silap-silap ustaz-ustaz kat universiti pun tak termasuk dalam kategori itu. Saya baca sekali lagi. Man qala fil Quran bighairi ilmi. Sesiapa berkata-kata pada Al-Quran dengan ketiadaan ilmu, falyatabawwa, maka hendaklah mengambil ia maq'aduhu minan nar, tempat duduk dalam neraka. Ustaz mengajar tafsir Quran, pakai otak dia, kena dengan hadis ni. Baik, hadis ni sanad dia apa? Hadis ni sanad dia, peringkat dia hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata hasan sahih. Hasan sahih ni atas daripada peringkat sahih yang perawinya ahad. Hadis yang kedua. Hadis ini juga daripada Ibnu Abbas, daripada riwayat Imam Tirmizi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fil Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan sesiapa berkata-kata pada Al-Quran birra'yi, dengan fikirannya semata-mata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini sanadnya hasan. Baik, berdasarkan kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, walaupun saya sebut dengan cepat sebab saya nak sebut benda lain pula, sahabat-sahabat saya yang kat luar sana tu, saya bukan nak bermusuh dengan sesiapa, tidak sama sekali, minta maaf banyak-banyak. Kita cuma atas dasar kasih sayang nak perbetul. Kalau sekiranya inilah yang diamalkan, kena tinggal. Kalaulah misal kata tak boleh buang jenama Wahabi, okey, pakai Wahabi tapi kena buang benda ni. Tak boleh pakai benda ni. Satu. Seterusnya, saya nak bawa perkara yang kedua disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab tentang tawassul. Semalam sewaktu kita sebut tentang peperangan yang berlaku, sejarah Wahabi, peperangan yang berlaku di antara kumpulan Wahabi dengan Syarif Makkah. Antara sebabnya mereka mengatakan punca dia ialah tawassul yang dilakukan oleh golongan-golongan berkenaan, dan sifat berdoa di kubur tu berleluasa. Kita boleh bersetuju kalau misal kata apa sahaja aktiviti menziarahi kubur yang bertentangan dengan hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, tak boleh bina binaan kubur. Itu berdasar pada hadis yang sahih.
Tak boleh berdoa kepada si mati. Itu memang syirik. Tapi kalau kita buat pukul rata, asal pergi kubur dan bertawasul juga syirik, tak betul. Baik, sekarang kita akan lihat tentang tawasul. Baik, tawasul ni sebelum kita lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, boleh jadi di kalangan kita ni tak mahir, tak faham tentang tawasul. Tawasul ini maksud dia ialah di segi bahasanya perantaraan atau pertolongan. Contoh tawasul, tuan-tuan dengar baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesembuhan kepada penyakitku ini berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud tawasul, menyandarkan keberkatan, bukan doa dengan Nabi. Saya ulang balik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesembuhan kepada penyakitku ini berkat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ulama, tawasul seperti ini adalah harus. Yang syirik ni seperti ini. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuhkanlah penyakitku. Yang ni haram lagi syirik. Beza tu dua tu. Baik. Sekarang kita lihat, maaf, sebelum tu saya nak baca satu sebab yang boleh tuan-tuan jadi pegangan. Pandangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang saya petik daripada satu artikel daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jabatan Mufti Negeri Sembilan dia quote fatwa yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ni nama-nama besar. Tuan-tuan nak tengok, boleh Google tengok siapa dia sebenarnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Dia tulis dalam kitab fatwa dia, Fatwa Mu'asirah, halaman 355. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, kecuali sebahagian yang berbeza dan dengan majoriti, memperkenankan bertawasul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh sama ada hidup maupun sudah mati. Saya baca lagi. Yang dimaksudkan sini ialah bertawasul dengan kebaikan amalan mereka dan keberdekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh masuk Google, masuk dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Baik, sekarang apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dia tulis dalam bab 64. Maaf, tadi saya rasa masa kita mula-mula bincang saya tak sebut bab berapa kitab tauhid dah. Ada apa ni tentang huraian la ilaha illallah. Maaf, saya ulang, sudah sebut balik. Yang tadi mula-mula tu kita bincang tentang la ilaha illallah tu, dia sebut dalam bab 5 kitab tauhid. Bab 5 kitab tauhid. Yang ni pula saya petik bab yang ke-64 dalam kitab tauhid. Apa yang disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tawasul? Dia bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pendek kata, memanglah bila dia keluarkan satu-satu benda tu dia sandar pada hadis. Baik, kita akan lihat. Hadis ini riwayat Abu Daud daripada Jubair bin Muhammad bin Jubair Al-Mu'sim, dari bapaknya, dari datuknya. Ringkasnya, dalam hal ini ada satu kumpulan sahabat jumpa Nabi SAW. Dia kata apa? Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan perantaraanmu. Saya ulang balik. Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan perantaraanmu kepada Allah dan dengan perantaraan Allah kepadamu. Saya ulang balik supaya tuan-tuan dapat tangkap. Sesungguhnya kami meminta syafaat dengan perantaraanmu kepada Allah dan dengan perantaraan Allah kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka kamu, tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu ucapkan? Jadi hadis ni diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab selepas dia sebut hadis tadi? Dia kata apa? Perengkaran Nabi, baik, maaf, dia kata perengkaran Nabi SAW terhadap orang yang berkata kami menjadikan Allah sebagai perantaraan kepadamu, sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Satu. Sekarang saya pindah kepada huraian dalam kitab Fathul Majid
yang dihuraikan oleh Abdul Rahman bin Hasan, cucu dia. Kalau rujuk pada kitab ni, muka surat 146 hingga 1246 hingga 1247. Apa yang dia kata? Adapun meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, maka maksudnya adalah meminta doa baginda. Hal ini tidak khusus kepada baginda semata-mata, akan tetapi boleh dilakukan pada setiap orang yang soleh yang masih hidup. Bila hidup boleh. Dengar ni tuan-tuan. Adapun orang yang sudah mati berdoa kepada mayat, maka ini tidak disyariatkan. Satu. Dia sebut lagi, Allah menjelaskan bahawa berdoa kepada apa yang tidak dengar dan menjawab adalah syirik. Ini disebut dalam kitab Fathul Majid, muka surat 126, 1246 hingga 1247. Kitab ni menjadi rujukan utama, tuan-tuan. Maka dia kata hukumnya syirik. Baik. Sekarang cuba kita lihat implikasi. Orang yang mengatakan tawassul itu syirik, kalau berpegang pada tawassul itu syirik. Baik, tuan-tuan dengar perlahan-lahan saya sebut, dan perkara ni tuan-tuan pun terlibat. Tuan-tuan terlibat, saya terlibat, Nazir terlibat, AJK Masjid semua terlibat. Baik. Dalam teks khutbah jaiz, ada suatu perenggan. Saya baca perenggan ni, tuan-tuan dengar baik-baik. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Pernah dengar tak? Saya baca lagi. Wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah wa bi hisri wiqayatika samadaniyah. Sekarang ni tak usah ambil yang panjang-panjang tu, kita ambil yang pangkal. Saya ulang balik. Saya baca dengan perlahan-lahan, tuan cuba. Saya faham di kalangan kita ni bukan semua mahir bahasa Arab, tapi kalimah-kalimah yang kita sebut ni kalimah-kalimah yang agak biasa dah. Kalau kita dengar pun kita boleh agak. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami mohon kepadamu, wa natawassalu, dan kami bermohon, ilaika, kepadamu. Okey, perhati ya, binabiyyikal amin. Tuan-tuan nampak? Dengan nabi yang dengan nabimu al-amin. Inilah tawassul, tuan-tuan. Kalau nak buang tawassul, tu kata, ya Allah ya Tuhanku, sungguh kami mohon kepadamu dan bermohon kepadamu. Kenapa sebut dengan Nabi Muhammad, nabimu al-amin? Inilah tawassul. Nampak? Saya ulang balik. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kami mohon kepadamu, wa natawassalu, dan kami bermohon kepadamu, ilaika, kepadamu, binabiyyika, dengan nabimu. Maksud dengan apa? Tawassul dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua, ini juga selalu kita amat. Lepas daripada tahlil, kita baca doa. Satu daripada selawat. Ni saya baca ringkas saja. Selawat tu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Ingat tak? Baik. Apa maksud dia? Ya Allah, selawat dan salam ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu okey. Rahmat dari Tuhan. Kemudian tunjina ni maksudnya engkau selamatkanlah kami. Kemudian ada kataan kat situ, biha, tunjina biha, selamatkanlah kami dengannya. Dengannya tu siapa? Dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afat. Kau selamatkanlah kami dengannya daripada segala ketakutan dan kerosakan. Bahkan selawat ni panjang lagi.
wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, sampai habis. Implikasi dia tuan-tuan, kalau berpegang kepada hukum syirik tawassul, ni semua syirik ni. Tuan-tuan nampak? Seterusnya, bila dah syirik, kembali kepada ayat yang mengatakan perang kepada syahadah mereka tidak sah. Saya ulang balik, berkata Abdul Rahman bin Hasan, cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahab, dalam menghuraikan surah yang ke-8, iaitu surah Al-Anfal ayat ke-9. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerangi mereka hingga bertaubat daripada syirik. Jadi macam ni ke ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan nampak? Tu sebab kadang-kadang kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji. Saya tidak bermaksud, memang saya akui kuliah ni agak berat. Tapi kadang-kadang tak ada pilihan. Sekali-sekali kena bagi tahu juga. Kena bagi faham sungguh. Termasuklah sahabat-sahabat saya di luar sana, kena fikir balik. Kalau nak berpegang pada benda-benda ni, takut kenalah nanti. Kena nanti. Baik. Lepas tu pula, saya nak bagi tahu satu je tuan-tuan. Dalil tawassul ni banyak. Saya nak sebut satu saja. Yang Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata harus bertawassul ni saja-saja ke? Atau ambil daripada langit? Plug from the sky? Tak ada dalil tuan-tuan. Baik, sekarang ni saya nak tuju baca satu saya dalil. Memang tak sempat nak baca semua. Kalau siapa-siapa berminat, mari boleh jumpa saya, photostat nota saya pun ambil, tak ada masalah. Saya baca satu saja hadis dia, dalil dia. Nanti ya. Baik, hadis yang saya nak baca ni ialah hadis riwayat At-Tirmizi. Nombor dia 3502. Baik, hadis yang saya baca ni di segi penomboran dia tu, saya merujuk pada penomboran ensiklopedia hadis kitab 9 Imam. Jadi kadang-kadang penerbit yang berbeza, nombor hadis tu ada lebih kurang sikit. Mungkin 10 ke belakang atau 10 ke depan. Kenapa jadi gitu? Kadang-kadang ada penulis hadis, dua hadis dia cantum jadi satu. Jadi bila dia buat macam tu, nombor tu larilah sikit sebanyak. Tapi itu bukan masalah. Tuan-tuan boleh cari. Jadi hadis yang saya masukkan nombor dia 3502. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga sahih. Baik. Satu lagi saya nak sebut. Menurut satu ulama hadis terkenal daripada golongan Wahabi, iaitu Syekh Nasruddin Albani, dia pun kata sahih juga. Sekali-sekali kita petik juga kan. Baik. Apa hadis ni sebut? Saya baca ringkas-ringkas. Saya nak sebut satu lagi sebelum berhenti kalau boleh. Hadis Nabi SAW daripada Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki buta datang kepada Nabi SAW, maka berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Dia mari jumpa Nabi, minta Nabi doakan dia supaya buta dia sembuh. Baginda SAW bersabda, jika kamu berkehendak, aku akan doakan. Dan jika kamu berkehendak juga, maka bersabarlah. Nabi bagi pilihan. Kamu nak aku doa pun boleh, kamu nak bersabar pun boleh. Sebab sabar ni banyak pahala. Saya ulang balik. Maka bersabarlah, maka itu lebih baik bagimu, kata Rasulullah. Lelaki tersebut berkata, berdoalah kepadanya ya Rasulullah. Berkata Uthman, periwayat hadis ini, maka baginda menyuruhnya berwuduk, kemudian membaguskan wuduknya. Rasulullah suruh lelaki berkenaan ambil wuduk dengan terbaik dan berdoa dengan doa ini. Baik, doa ini saya baca sekarang. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litughdali, Allahumma syafi'hu fi.
Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu. Saya ulang balik, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu. Yang ni direct dengan Allah lah. Dengan Nabimu Muhammad. Hadis ni sebut, tuan-tuan. Saya ulang balik, Allahumma inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku mohon kepadamu, atawajjahu ilaika binabika Muhammad, aku menghadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad. Sambung lagi, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma syafi'hu fi. Sesungguhnya aku menghadap denganmu, wahai Nabi, kepada Rabbku pada hajatku ini akan dimakbulkan. Maksudnya agar dia disembuhkan. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Ni disebut dalam hadis ini. Nabi baca. Nabi baca. Kemudian disebut dalam riwayat yang lain, hadis ni riwayat Imam Ahmad. Sebab hadis ni setakat tu dia berhenti. Dari segi penjelasannya, berkata Uthman, lalu telah membaca ia berkali-kali, kemudian dia berkata selepas beberapa ketika, aku mengira bahawa padanya doa ini mensyafaatkan padanya. Berkata Uthman, lalu mengamalkan lelaki itu dan sembuh. Dia balik rumah dia amal, sembuh daripada buta, tuan-tuan. Hadis tadi hasanun sahihun. Albani pun kata sahih. Jadi nak tolak mentah-mentah tawasul, tak boleh, tuan-tuan. Baik, katalah dia nak kata seperti mana yang disebut dalam syarah Fathul Majid, orang masa Nabi hidup bolehlah, Nabi dah mati. Baik, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik hadis ni. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, nombor dia 1745, dan Imam Ahmad 10395, dan hadis ini sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam. Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku setelah aku wafat, melainkan Allah mengembalikan ruhku sehingga aku jawab soalan itu, salam itu. Tuan-tuan tahu tak hadis ni? Hadis ni nak cerita yang ada kan, walaupun saya tahu benda ni ulama khilaf. Kan ada orang tua-tua kita, kalau kita nak pergi Mekah, kirim salam kepada Nabi. Inilah dia dalil dia. Ni dalil dia, tuan-tuan. Orang-orang tua-tua dulu, bukan saya saja, tuan-tuan. Kita yang nampak mentah-mentah, untuk guru-guru kita pakai kapekat buruk, pakai serban buruk. Ingat dia orang ni saja-saja, tak ada dalil. Jadi memadailah. Boleh ke last sekali? Last sekali saya nak sebut, tuan-tuan, huraian surah Al-A'raf ayat 190. Ayat ini berkenaan dengan Nabi Adam, dan kita lihat bagaimana huraian Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, saya baca ayat ini, surah Al-A'raf ayat 190. Saya mohon maaf dah, agak tergesa-gesa sikit, saya nak masukkan satu poin terakhir, walaupun ada benda lain lagi nak sebut. Itu semula lain kali. Saya sebut 3 perkara ni, saya rasa memadai lah. Dan tuan-tuan nak baca lebih, boleh baca buku ni, minta tolong ya. Kalau betul-betul nak faham, tuan cari buku ni. Nak photostat yang saya pun tak apa. Baik, ada satu ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 190. Huraian surah Al-A'raf ini Muhammad bin Abdul Wahab tulis dalam kitab dia, Kitab Tauhid, bab 49. Ni bab 49 pula ya. Buka 49 jumpa terus. Kalau dalam kitab Fathul Majid ni 49, bab 49, muka surat 1075. Tapi huraian dia panjanglah ya. Baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu surah Al-A'raf ayat 190. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maksud dia, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna. Bila Allah bagi keduanya seorang anak sempurna, maka keduanya menjadi sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Saya ulang balik. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka keduanya menjadi sekutu bagi Allah. Sekutu ni syirik. Syirik bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ringkasnya tuan-tuan, dia kata ayat ni yang syirik ni ditujukan kepada Nabi Adam. Baik, kita lihat huraian dia. Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab 49, ringkas ceritanya, dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas, dan hadis ni, dalam hadis pun ada tuan-tuan, saya sebut sekarang riwayat ni kejapnya. Dalam riwayat Imam Ahmad pun ada 19258, riwayat Tirmizi pun ada 3003. Baik, riwayat ni cerita pasal apa? Satu kali Siti Hawa mengandung. Saya tak tahulah bila timing dia mengandung ni, lepas habis dengan Qabil ke, sebelum ke, wallahu alam. Tapi riwayat tu cerita begitu. Saya takkan taksir lebih melainkan saya baca apa yang ada dalam riwayat. Siti Hawa mengandung. Bila Siti Hawa mengandung, Iblis mari. Dia kata, wahai Adam, kamu kena namakan anak dalam perut isteri kamu ni Abdul Harith. Abdul Harith. Harith ni siapa? Harith ni nama Iblis. Dia suruh letak nama Abdul Harith, hamba Harith. Kalau tidak, kata Iblis, anak kamu akan mati. Jadi Nabi Adam kata, tak, aku tak akan sebut, aku tak akan bubuh. Maka Siti Hawa bersalin, mati. Bersalin kali kedua, mari lagi Iblis, wahai Adam, kamu kena bubuh nama anak kamu Abdul Harith. Kalau tak, anak kamu mati. Dia tolak, tak nak. Bersalin, mati juga. Mari ketiga, bersalin kali, mengandung kali ketiga, mari lagi Iblis, wahai Adam, kamu kena bubuh nama anak kamu Abdul Harith. Kalau tak, anak kamu mati. Mengikut riwayat ini, tiba-tiba yang ketiganya Nabi Adam setuju, letak nama Abdul Harith. Tuan-tuan nampak? Abdul Harith ni ialah hamba Iblis. Baik, cuba kita lihat huraian daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dia kata, maka keduanya menjadi sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Dia guna ayat Quran surah Al-A'raf ayat 190. Baik, sebelum saya terlupa, kalaulah tuan-tuan Google sekarang pun tafsir kepada surah Al-A'raf ayat 190, riwayat ni akan keluar. Kalaulah tak ada orang tunjuk ajar, tuan-tuan pun sekali terima huraian seperti ini. Itu sebabnya tafsir kena berguru, jangan baca sewenang-wenang. Baik, lepas Muhammad bin Abdul Wahhab kata macam tu, dia bawa satu riwayat lain, Ibnu Abi Hatim dari Qatadah, dia kata syurakaun fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Sekutu dalam mentaati, bukan sekutu dalam ibadah. Lepas dia kata Adam syirik, dia cuba nak justify syirik tu. Syirik ni syirik dalam mentaati aja, bukan dalam ibadah. Baik, kalau tanya tuan-tuan, boleh tak kita kata syirik kepada mana-mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana boleh? Dalam bentuk apa sekalipun tak layak kita katakan syirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah rasul-rasul yang lain tak boleh. Tapi dia berani kata begitu. Baik. Untuk penjelasan tuan-tuan, perkara ini juga disebut dalam Ibnu Katsir. Sebelum tu kita tengok apa huraian Dr. Osman Al-Muhammadi. Dia kata, dalam Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat ini dari ahli kitab. Maaf,
Dalam Ibnu Katsir menyatakan riwayat ini dari ahli kitab tidak boleh dijadikan sandaran. Kalau kita ahli hadis atau ahli tafsir, sudah tentu kita memilih tafsiran Ibnu Katsir yang diakui oleh di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Memang. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kalau tuan-tuan baca tafsir Ibnu Katsir yang terbitan pustaka Imam Syafi'i itu tak ada. Sebab kitab tu adalah kitab yang direngkaskan. Kalau nak baca, cari kitab Ibnu Katsir yang belum direngkaskan. Ada beberapa terbitan. Baik. Dalam kitab tu sebut juga riwayat yang sama, termasuk hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Baik, kata Ibnu Katsir, dia sebut benda ni sebagai panduan supaya jangan pegang tafsiran seperti ini. Sebab tafsiran ni daripada Israiliyat. Jadi pegangan tafsirannya macam mana? Maka Imam Ibnu Katsir bawa tafsiran daripada Hasan Al-Basri. Tuan-tuan kenal kan? Hasan Al-Basri merupakan ulama tabi'in terkenal. Jadi kata Hasan Al-Basri, dia menyatakan bahawa, saya baca ya, Ibnu Katsir mengemukakan tafsir dari Al-Hasan. Ibnu Jarir menyatakan, Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, Sahal bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Amrah dari Hasan. Dia menyatakan bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah sebahagian pemeluk-pemeluk agama, bukan Nabi Adam, yakni Yahudi dan Nasara. Bila bagi anak, dia mencorakkan anak dia jadi Yahudi dan Nasrani. Jadi tuan-tuan, bila kita baca 3 saja perkara ni pun kita dah mula faham. Ada huraian-huraian dia yang betul, ada, tak nafi. Jadi yang kita keluarkan ini merupakan perkara-perkara penting yang sepatutnya diperbetulkan. Macam saya sebut tadi lah, nak sangat Wahabi boleh, tapi kena buang benda ni. Kena buang. Ya. Baik, saya terlepas pandang tadi hadis tentang tawassul yang digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, huraian yang kedua. Hadis itu tuan-tuan, hadis dhaif. Hadis dhaif. Yang kata dhaif itu bukan kita. Kitab ni. Cucu dia sendiri buat takhrij hadis tu dhaif. Takhrij dia dekat 45 muka. Kemudian ulama besar dia, Syekh Nasruddin Albani pun kata dhaif. Kalaulah kita mengaji usul fiqh, kita akan mula faham, kenapa pula ini bab akidah? Bolehkah ambil hadis dhaif menjadi sandaran hukum kepada akidah? Tuan-tuan nampak? Sedangkan dalam bab akidah ni tuan-tuan, status dalil yang kita nak ambil untuk jatuh hukum, saya ulang balik, status dalil yang hanya boleh digunakan untuk jatuh hukum dalam bab akidah. Syirik ni akidah kan? Menurut ulama-ulama usul, hanyalah dalil yang berstatus qat'iyat, bukan zanniyat. Qat'iyat maksudnya kalau hadis, kena hadis sahihun mutawatirun, sahih yang mutawatir. Sahih biasa tak boleh pakai untuk jatuh hukum dalam bab akidah. Mesti sahih yang mutawatir. Tiba-tiba dia guna hadis dhaif. Kalau tak buka mata lagi tak tahulah nak kata apa. Tuan-tuan nampak? Jadi saya rasa sebenarnya ada bab lain lagi. Tak apalah. Sepatutnya kuliah pagi ni kita dah start bincang bab bid'ah. Ya. Insya-Allah taala, oleh kerana masa pun suntuk, saya akan berhenti di sini. Kuliah yang akan datang Sabtu kita akan bincang tentang bid'ah. Apakah bid'ah mengikut huraian ulama-ulama yang muktabar. Saya akan sentuh, contohnya ada di kalangan kita sekarang ni. Saya ada print screen, saya bertunjuk ke tuan-tuan. Orang baca Yasin malam Jumaat, dia kata bid'ah. Boleh dia kata begitu. Lepas tu ustaz-ustaz keliling dia tu tak kata apa. Padahal ada doktor berapa nama lagu tu. Tak boleh nak betul anak buah. Nampak? Tak betul. Jadi insya-Allah taala saya akan sentuh perkara-perkara penting dalam bid'ah, antaranya Yasin malam Jumaat, bid'ah sungguh ke tidak? Talqin, bid'ah sungguh ke tidak? Setengah-setengah orang tak bagi langsung ayah dia talqin, katanya bid'ah. Kita akan baca hadis, kita akan baca dalil, betul ke bid'ah benda ni? Termasuklah tahlil, bid'ah ke tidak tahlil ni? Dan sebagainya. Insya-Allah
kalau ada rezeki Tuhan bagi nyawa, kita sambung pada Sabtu yang akan datang. Tinggal lagi, saya berharap sangat kalau tuan-tuan nak tahu, carilah buku ni. Yang saya sempat sebut tadi 3 saja tuan-tuan. Sedangkan yang disebut oleh Dr. Osman Al-Muhammadi dalam ni ada 5, banyak-banyak. Banyak perkara yang perlu diketengahkan oleh kawan-kawan kita yang berfahaman Wahabi supaya dia fikir balik. 8, 9, 16, 17, 18 perkara di sini. Saya hanya mampu sebut 3 saja. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kita minta lah ya, kawan-kawan kita tu fikir balik. Kalaulah betul perkara ini menjadi amalan, kena buang. Kena buang. Nak apa ni? Kita semua ni sebenarnya satu je tunggu. Nak mati. Tunggu nyawa Allah ambil. Jangan sampai nyawa Tuhan ambil dalam keadaan akidah kita tu bergoyang. Ya. Jadi saya buka sikit untuk persoalan. Kalau tak sempat pun mungkin boleh kumpul-kumpul soalan. Saya akan fikir macam mana kaedah dia untuk jawab soalan-soalan nanti insya-Allah. Sebab dah lewat dah tu, Ada soalan-soalan penting ke nak tanya? Kalau tak ada, saya rasa setakat ni dulu. Dan sekali lagi saya mohon maaf, agak tergesa-gesa sikit sebab saya agak laju sebab nak cover 2-3 benda penting. Apa yang saya sebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.